Kisah yang aku nak cerita ni memang pelik. Masa aku mengandung anak kedua, aku dah pergi buat kad untuk ibu-ibu mengandung di klinik kesihatan. Bila kandungan aku nak masuk 6 bulan, aku bermimpi ada orang tua perempuan. Rupa dan pakaiannya macam bidan kampung. Orangnya kurus, berkulit gelap. Mukanya panjang. Dia minta izin kat aku untuk urut perut aku. Aku bagi tahu dia aku tengah mengandung. Dia kata makcik tahu. Sebab tu makcik nak urut, nak betulkan kedudukan bayi itu. Aku pun izinkan dia sentuh perut aku. Bila dia sentuh je perut aku terjaga. Ada sesuatu yang pelik. Perut aku dah kempis. Aku raba-raba perut aku. Memang dah tak ada apa-apa lagi. Kandungan aku dah hilang. Tak ada setitik darah pun yang keluar. 2 minggu lepas tu, nurse di klinik kesihatan datang rumah aku dan tanya aku, kenapa aku tak pergi ke klinik kesihatan. Aku bagi tahu kandungan aku dah hilang. Sebab tu aku tak pergi buat pemeriksaan kat klinik. Nurse tu macam tak percaya. Dia terus periksa perut aku. Dia pun pelik. Perut aku kepis. Aku memang dah tak mengandung lagi. Dia tanya aku sama ada aku ada tumpah darah. Aku bagi tahu mimpi aku dekat dia. Dan aku cakap lepas mimpi tu perut aku kempis dan tak ada setitik darah pun yang keluar. Nurse pun balik bila dia dah puas hati dengan penjelasan aku. Tapi malam-malam berikutnya, aku bermimpi perempuan tua itu akan datang dan bawa bersamanya seorang bayi lelaki. Dia kata bayi ni anak aku dan minta aku susukan dia. Lama juga aku susukan bayi tu. Tak malam dia akan datang. Bila aku mengandung anak ketiga, perempuan tua tu dah tak datang lagi. Rindu aku pada bayi tu. Rindu pada renungannya masa dia menyusu dengan aku. 18 tahun aku dah tak jumpa dengan bayi itu. Aku langsung tak mimpi apa-apa tentang dia. Satu hari dalam bulan puasa, aku rasa letih sangat. Petang tu, aku tertidur hingga senja. Waktu dah hampir nak berbuka puasa, aku masih tidur. Tiba-tiba, aku terasa ibu jari kaki aku ditarik seseorang. Aku terus terjaga. Aku bangun dan duduk, pandang siapa yang berani tarik ibu jari kaki aku. Di depan aku ada seorang lelaki muda yang aku tak kenal pun siapa. Dia senyum pandang aku. Aku tanya, siapa ni? 2 kali aku tanya. Dia hanya senyum. Hairan aku, siapa pula yang berani masuk rumah aku dan terus tarik ibu jari kaki aku. Tiba-tiba anak aku yang nombor 3 suruh aku bangun. Sebab waktu berbuka puasa dah dekat. Aku berpaling dan tanya dia, siapa budak ni? Dia jawab, mana ada siapa pun depan mak. Bila aku pandang semula, lelaki muda tu dah tak ada lagi. Aku terfikir, mungkin dia bayi yang diambil bunian. Mungkin dia bayi yang aku susukan 18 tahun yang lalu. Setahun lepas kejadian tu, mak aku meninggal dunia di rumah kakak aku. Biasanya, orang kampung akan kenal semua orang yang ada kat kampung. Kakak aku hairan, ada seorang lelaki muda yang mereka tak kenal. Dia datang bersongkok, berbaju kemeja serta berseluar hitam. Orangnya kemas dan sedap mata memandang. Wajahnya bersih dan berseri-seri.
Dia senyum pandang kakak aku, tapi kakak aku seakan terkunci mulut nak tanya siapa dia, kat mana rumah dia. Bila selesai baca, dia terus turun tangga tanpa bersalam dengan orang-orang kat situ. Bila dia hilang dari pandangan, barulah kakak aku dan suaminya saling memandang. Dan akak aku tanya suami dia, kenal ke dengan lelaki tu? Suami dia cakap dia tak pernah tengok lelaki tu. Apa yang pelik, dia tak salam dengan sesiapa pun yang datang ziarah jenazah mak aku. Masa tu aku tak sampai rumah kakak aku lagi. Kakak aku bagi tahu serba sedikit tentang rupa lelaki tu. Gambaran tu sama dengan lelaki muda yang tarik ibu jari kaki aku di bulan puasa tahun lepas. Aku berdoa, andai dia anak yang diambil bunian dari kandungan aku, dapatlah aku berjumpa dengan dia sekali lagi. Setahun kemudian, Allah makbulkan doa aku. Hari tu lebih kurang pukul 11 pagi. Waktu tu hujan renyai-renyai. Ada seorang lelaki bawa anak dalam kereta sorong bayi masuk kawasan rumah aku. Masa tu anak-anak aku dan suami semua dekat rumah. Mereka keluar tengok siapa yang datang sebab dia dah masuk dalam halaman rumah. Anak aku yang perempuan tengok bayi yang ada dalam kereta sorong tu. Comel sungguh. Matanya kebiruan, rambutnya perang, putih melepak. Lelaki tu bawa anaknya berjalan-jalan hingga hujung kawasan rumah aku. Kemudian patah balik. Dia hanya tersenyum memandang aku. Dia berselisih dengan suami aku, tapi dia hanya memandang tanpa senyum. Lidah kami semua geli. Tak tahu kenapa. Suami aku keluar dan pergi dekat lelaki itu sebab nak ajak dia masuk rumah. Takut baby dia demam kena hujan. Tapi suami aku tak mampu nak buka mulut. Kami hanya memerhatikan dia. Bila dia keluar dari kawasan rumah aku, keluar dari pintu pagar, baru aku, suami dan anak-anak boleh bersuara. Aku suruh anak aku tengok ke mana orang tu pergi, tapi dia terus hilang. Anak aku keluar ke jalan, tapi tak nampak siapa-siapa pun. Aku mula terfikir, itu anak aku yang diambil bunian. Aku tak perasan sebab dia dah berjambang tapi nipis. Nampak kemas dan air mukanya bila dipandang rasa tenang. Alhamdulillah, Allah makbulkan doa aku. Lepas kejadian tu, aku dah tak nampak kelibat dia lagi. Tapi 3 tahun kemudian selepas kejadian tu, aku rasa cucu-cucu aku dari anak yang diambil bunian dah besar. Masa tu hari raya ketiga. Ada saudara suami aku datang beraya. Mereka ada bawa anak-anak yang masih kecil. Masa mereka nak balik, aku sediakan 6 sampul duit raya sebab aku nampak ada 6 orang budak yang bermain dalam rumah. Aku dah bagi 3 sampul duit raya. Aku tanya mak bapak budak tu, mana lagi 3 orang? Mereka cakap anak mereka cuma 3 orang sahaja. Memang aku kira tadi ada 6 orang budak. Anak-anak dan suami aku pun nampak ada 6 orang budak-budak. Kami anak beranak pasti. 3 orang yang datang ke rumah kami tadi adalah cucu aku yang ada di alam bunian.